Saya ni hanyalah orang pondok biasa. Pada peringkat permulaan saya mendapat pendidikan daripada arwah ayah saya, iaitulah Haji Wan Muhammad Soghir. Dan kitab yang nak dibaca ni adalah kitab karangan Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Zin Al-Fatani. Itu datuk saya. Saya cicit dia. Cicit kepada Syekh Wan Ahmad Al-Fatani, tuan kitab Faridatul Faraid. Jadi permulaan memang saya mendapat pendidikan awal daripada ayah saya, Haji Wan Muhammad Soghir Abdullah. Saya menghafaz matan dengan beliau, matan Jumanatut Tauhid dan matan Ar-Risalatul Fataniyah ketika saya berumur 9 tahun. Hafaz matan 2 kitab, Jumanatut Tauhid dan Risalatul Fataniyah. Dan satu lagi kitab yang ketiga namanya Abniyatul Asma dalam ilmu saraf. Kemudian ketika saya berumur 12 tahun, saya belajar di Pondok Sungai Bakap di Pulau Pinang. Memondok di situ selama 6 tahun. Ketika saya berumur 18 tahun, saya berpindah ke Kelantan di Pondok Pasir Tumbuh. Kemudian berpindah lagi ke pondok di Fatani, Pondok Bendang Padang, di bawah asuhan Tuan Guru Haji Abdullah Sarah, dimasyhurkan sebagai Baba Abdullah Sarah ataupun digelarkan sebagai Si Bawai Fatani zaman tu. Kemudian dalam bulan Ramadan saya belajar di Pondok Haji Saleh Sik di Kedah. Kemudian melanjutkan pelajaran di Mesir. Itu je lah sejarah ringkas tentang diri saya. Kitab Faridatul Faraid fi Ilmil Aqaid, satu kitab yang membahaskan tentang ilmu akidah dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang disusun oleh Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Zin bin Mustafa Al-Fatani. Jadi kitab Faridatul Faraid ini satu kitab yang masyhur. Di pondok memang dijadikan sebagai wirid. Selesai habis kitab Faridah diulang lagi. Habis diulang lagi. Jadi ini sebagai satu kitab wirid di pondok, sentiasa dibaca. Kalau pondok yang tidak membaca kitab Faridah, itu bukan pondok nama dia. Itu bukan pondok. 2 kitab yang wajib di pondok. Yang pertama kitab Faridatul Faraid, yang kedua kitab Munyatul Musalli karangan Syekh Daud Al-Fatani. Jadi katanya ini risalah yang amat kecil, yang dinamakan dia dengan Faridatul Faraid fi Ilmil Aqaid. Ini satu risalah yang kecil. Bila kata risalah memang sifat dia kecil. Tidak ada risalah yang besar. Bila kata risalah memang sifat dia kecil. Kalau besar tu bukan risalah, itu namanya kitab. Tapi kalau kita nak kira kitab Faridatul Faraid ini bukan risalah, ini kitab. Cuma Syekh Ahmad Al-Fatani mengatakan risalah itu sebagai tawaduk, merendah diri daripada dia sendiri. Ini risalah yang amat kecil. Pada hakikat bukan risalah, ini adalah sebuah kitab. Sebab perbahasannya perbahasan yang agak dalam. Risalah yang dinamakan akan dia dengan Faridatul Faraid. Kalau kita terjemahkan, Faridatul Faraid, satu permata daripada segala permata. Itu terjemahan daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu. Yang dinamakan dia dengan Faridatul Faraid fi Ilmil Aqaid, pada menyatakan ilmu akidah. Ilmu akidah ni satu ilmu yang sangat besar, sangat mulia. Sehingga Syekh Ahmad Al-Fatani sendiri dalam kitab Jumanatut Tauhid disifatkan ilmu akidah sebagai matahari. Ilmu yang lain tu hanyalah sebagai bintang. Matahari yang kuat cahayanya, itulah ilmu tauhid. Ilmu yang lain hanyalah sekadar bintang-bintang yang kecil. Kata Syekh Ahmad, wa ba'du fat tauhidu fil ulumi kamathali syamsi minan nujumi. Ilmu tauhid itu adalah seperti matahari. Ilmu yang lain hanyalah sekadar bintang-bintang di langit. Ilmu tauhid itulah yang kuat cahayanya berbanding ilmu yang lain. Maknanya ilmu tauhid lebih mulia daripada segala ilmu yang lain. Ilmu tauhid lebih mulia daripada ilmu fikih. Ilmu tauhid lebih mulia daripada ilmu tasawuf. Ilmu tauhid lebih mulia daripada ilmu nahu, saraf, mantik, bayan dan sebagainya. Lagi dia kata wala yafuzul abdu fi ihmalihi li'annahu a'azzu ra'si malihi.
Manusia yang mengabaikan ilmu tauhid itu tidak akan berjaya di akhirat. Kerana apa? Kerana awwaluddin ma'rifatullah. Permulaan agama itu adalah mengenal Allah. Lagu mana kita nak mengenal Allah? Dengan kita mempelajari ilmu akidah, dengan mempelajari ilmu sifat ketuhanan. Jadi kitab ni namanya Faridatul Faraid fi Ilmil Aqaid. Kalau diringkaskan orang panggil mengaji kitab Faridah, gitu aja. Ngaji kitab apa? Ngaji kitab Faridah. Sehingga di Fatani diletakkan nama anak nama Faridah. Masyhur dulu di Fatani. Nama anak Faridah. Diambil sempurna nama kitab ni. Kitab Faridatul Faraid. Di Jawa pun masyhur kitab ni. Tapi orang tak kenal siapakah penulisnya. Orang tak kenal. Orang hanya kenal kitab Faridah. Karangan Syekh Ahmad Al-Fatani antaranya Tashilun Nailil Amani. Itu karangan Syekh Ahmad Al-Fatani dalam ilmu nahwu. Itu masyhur di Jawa. Tapi orang Jawa tidak mengenal siapakah penulisnya. Orang Jawa hanya mengenal kitab, dia tidak mengenal tuan yang menulis. Sehingga dikenal sebagai kitab Matan Tashil Nailil Amani ataupun orang panggil Matan Ngawamil. Ain jadi nga, Matan Ngawamil. Pada bicara ilmu tauhid, yaitu ilmu usuluddin. Ilmu tauhid tu dia ada banyak nama. Ilmu tauhid pun dia, ilmu usuluddin pun dia, ilmu kalam pun dia, ilmu akidah pun dia. Dia banyak nama. Tauhid kerana dalam ilmu tu mengesakan Allah. Dinamakan ilmu usuluddin kerana dia tu adalah umbi bagi agama. Fiqh dinamakan sebagai ilmu furu'uddin. Dinamakan ilmu kalam kerana perbahasan yang paling payah dalam ilmu tauhid adalah perbahasan sifat kalam bagi Allah. Sehingga ramai ulama yang tergelincir dalam membahaskan sifat kalam. Itulah dinamakan sebagai ilmu kalam. Lagi dinamakan sebagai ilmu akidah kerana dalam tu membahaskan akidah dalam ahli sunnah wal jamaah. Jadi ada 4 nama: ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu kalam dan ilmu akidah. Bila banyak nama itu menunjukkan di atas mulianya dia. Sebab dalam kaedah Arab, kathratul asma' tadullu ala syarafil musamma. Banyak nama itu menunjukkan di atas mulianya yang dipernamakan. Kathratul asma' tadullu ala syarafil musamma. Banyak nama itu menunjukkan di atas mulianya orang yang diberi nama. Contoh Nabi Muhammad SAW. Kata al-Imam Qadhi Iyad, Qadhi Iyad, nama Nabi Muhammad SAW itu sekitar 64 nama. Itu kata dia. Sebahagian ulama mengatakan 99 nama Nabi. Yang kita tahu hanyalah Muhammad, Ahmad, Toha, Yasin sekarang tu. Tapi Qadhi Iyad menghimpunkan nama Nabi Muhammad sampai 64 nama. Sebahagian ulama menghimpunkan sampai 99 nama. Sebahagian ulama yang lain menghimpunkan sampai 300 nama. Sebahagian lagi mengumpulkan sampai 400 nama. Ada yang mengatakan sampai 1000 nama Nabi. Yang terakhir pendapat bagi Ibnul Faris, dia mengatakan bahawasanya nama Nabi itu adalah dalam 2020 nama. Kesimpulannya apa? Banyak nama itu menunjukkan di atas mulianya yang dipernamakan. Kaedah Arab syaraful kathratul asma' tadullu ala syarafil musamma. Banyak nama itu menunjukkan di atas mulianya yang dipernamakan. Jadi ilmu akidah pun dia, ilmu usuluddin pun dia, ilmu kalam pun dia, ilmu tauhid pun dia. Bicara ilmu tauhid atas mazhab Imam Asy'ari. Apabila kita kata ahlu sunnah wal jamaah, maka terbenar dua. Wa imam mazhab Abu Hasan al-Asy'ari, ataupun yang kedua mazhab Imam Abu Mansur al-Maturidi. Itulah ahlu sunnah wal jamaah. Kata Imam Al-Zabidi, idza utliqa ahlu sunnah fal muradu bihim al-asy'ariyah wal maturidiyah. Apabila dikatakan ahlu sunnah, maka itu adalah golongan asy'ariyah, yakni yang bermazhab dengan mazhab Imam Abu Hasan al-Asy'ari, dan al-Maturidiyah, yakni yang bermazhab dengan mazhab Abu Mansur al-Maturidi.
Jadi mazhab kita dalam ilmu akidah adalah mazhab Asy'ari. Kebiasaan orang yang bermazhab Syafi'i, orang yang bermazhab Maliki, itu mazhab dia dalam akidah adalah mazhab Asy'ari. Kalau dalam fikih dia bermazhab dengan mazhab Abu Hanifah, dalam usuluddin dia akan bermazhab dengan mazhab Maturidi. Itu kebiasaan. Jadi kitab ini pada membicarakan tentang ilmu akidah dalam mazhab Imam Asy'ari. Jadi kitab Syekh Ahmad Al-Fatani ini bukan satu kitab rekaan daripada Syekh Ahmad. Dia ada sumber dia. Kalau kita kaji kitab Faridatul Faraid, ini Syekh Ahmad tulis ketika dia berumur 41 tahun. 41 tahun. 7 tahun sebelum ditulis kitab ini, dia menulis satu kitab yang besar dalam bahasa Arab, namanya kitab Sabilus Salam. Sabilus Salam, ini kitab dia. Dia asal daripada makhtutat, daripada tulisan tangan, manuskrip. Kemudian Allah yarham ayah saya buat satu, dia tahqiq, dia salin balik daripada makhtutat ke tulisan komputer. Alhamdulillah saya dah selesai membaca kitab ni, Sabilus Salam. Ini dalam bahasa Arab. Jadi kitab 7 tahun sebelum Syekh Ahmad karang kitab Faridatul Faraid, dia mengarang sebuah kitab yang besar dalam bahasa Arab, namanya Sabilus Salam. Sabilus Salam fi syarhi Hidayatil Awam. Kisahnya gurunya Syekh Muhammad Sulaiman bin Hasbullah Al-Makki. Itu ulama besar pada kurun ke-14. Gurunya namanya Syekh Muhammad Sulaiman bin Hasbullah Al-Makki membuat satu kitab matan namanya Hidayatul Awam. Kitab matan, kitab yang ringkas, memang satu risalah yang ringkas dalam bahasa Arab. Syekh Muhammad Sulaiman Hasbullah Al-Makki. Dia menetap di Mekah, tapi dia asal daripada Mesir. Asal daripada Dimyat, Mesir. Ulama besar zaman tu, ulama besar kurun ke-14. Karang sebuah kitab namanya Hidayatul Awam, membahaskan tentang ilmu akidah. Kemudian dia mengarahkan Syekh Ahmad Al-Fatani mensyarahkan kitab tu. Nah tu, dia mengarahkan Syekh Ahmad Al-Fatani mensyarahkan kitab tu. Itu menunjukkan bahawasanya Syekh Ahmad Al-Fatani ini bukan orang biasa. Walaupun dia orang Melayu, tapi dia hebat. Tak mungkin orang Arab boleh menyuruh orang Melayu mensyarahkan kitab, tak mungkin. Melainkan orang tu memang hebat. Jadi Syekh Muhammad Sulaiman Hasbullah Al-Makki selesai dia karang kitab Hidayatul Awam, dia arahkan Syekh Ahmad Al-Fatani membuat syarah kitab Hidayatul Awam. Jadi pada permulaan memang Syekh Ahmad Al-Fatani menolak, kerana dia berasa diri dia bukan orang yang layak untuk menulis syarah bagi sebuah kitab yang agung daripada guru dia. Tapi lama-kelamaan selepas dipaksa daripada guru dia memaksa dia untuk mensyarahkan juga kitab Hidayatul Awam, maka Syekh Ahmad kata, terpaksalah aku mensyarahkan kitab Hidayatul Awam. Itu 7 tahun sebelum kelahiran kitab Faridatul Faraid, ketika Syekh Ahmad berumur 34 tahun. Kitab Faridatul Faraid dikarang ketika dia berumur 41 tahun. Memang Syekh Ahmad Al-Fatani ini pada peringkat awal, daripada dia berumur 14 tahun, dia banyak mengarang kitab dalam bahasa Arab. Daripada umur 14 tahun ketika dia Mekah, di Baitul Maqdis, di Mesir, semua karangannya dalam bahasa Arab. Dia mula mengarang kitab Jawi ketika dia berumur sekitar 40 tahun. Kerana apa? Kerana untuk menjaga orang awam. Orang awam tidak mungkin dapat mempelajari ilmu dalam bahasa Arab. Jadi untuk jaga maslahah umum, maka dikarang, ditulis kitab dalam bahasa Jawi, terjemahan daripada bahasa Arab. Jadi boleh kita katakan sebagai Faridatul Faraid adalah satu kitab ringkasan daripada Sabilus Salam. Faridatul Faraid adalah satu ringkasan daripada kitab Sabilus Salam. Dan Sabilus Salam Syekh Ahmad Al-Fatani syarahkan kepada Hidayatul Awam berdasarkan kepada syarah Imam Al-Bajuri, hasyiah Imam Bajuri namanya Tuhfatul Murid ke atas Jauharatut Tauhid. Jadi boleh kita katakan kitab Faridatul Faraid dia ada sanad, dia ada jalur dia. Faridatul Faraid itu ringkasan daripada Sabilus Salam. Sabilus Salam ringkasan daripada Tuhfatul Murid. Tuhfatul Murid adalah syarah bagi matan Jauharatut Tauhid.
Jauharatut Tauhid, satu kitab akidah yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Abu Hasan Al-Asy'ari. Jauharatut Tauhid di antara kitab akidah yang dipegang dalam mazhab Asy'ari. Jadi kalau orang kata kitab Faridah tidak ada sanad, itu salah. Kitab Faridah tu ada sanadnya, ada jalurannya tu sampai kepada matan Jauharatut Tauhid bagi Imam Ibrahim Al-Luqani. Ini satu kitab Faridatul Faraid pada bicara ilmu tauhid, iaitu ilmu usuluddin atas mazhab Imam Asy'ari. Sebab apa kita mengaji berkitab? Supaya kita masuk dalam golongan muta'allim, yang mana Nabi kata kun aliman, satu, au muta'alliman, dua, au mustami'an, itu yang ketiga, au muhibban, yang keempat, yang kelima, falat wala takun khamisan. Nabi kata jadilah olehmu orang yang alim. Orang yang alim, itu satu, itu martabat yang paling tinggi. Au muta'alliman, ataupun orang yang belajar. Au mustami'an, ataupun orang yang mendengar semata-mata. Jadi apa beza di antara orang yang mustami'an dan orang yang muta'alliman? Orang yang muta'alliman tu pegang kitab, itu aja. Orang mustami'an tak pegang kitab. Bahasa mudah kita gitu. Tu seolah-olah kita gitulah. Jadi golongan yang pertama tu orang alim, yang kedua orang yang muta'allim, yang mempelajari. Golongan yang ketiga mustami'an, dia hanya mendengar, tidak mempelajari, dia tidak mencatat, tidak tengok kitab. Masalan, bukan saya menuduh semua tak belajar, tak. Misal kalau orang yang belajar tu kan mencatat, setiap apa yang dikhabarkan gurunya pasti ditulis. Tu supaya diingat, dihafaz, lepas tu dimuzakarahkan, lepas tu disampaikan. Golongan yang ketiga mustami'an, orang yang semata-mata mendengar tapi dia tidak belajar. Golongan yang keempat muhibban, orang yang cinta kepada ahli ilmu. Dia tak belajar, dia tak mustami'an, dia tak mendengar, tapi dia kasih, dia bagi support kepada ahli ilmu. Itu golongan yang keempat. Nabi kata wala takun khamisan, janganlah kamu jadi orang yang kelima. Siapa orang yang kelima? Bukan alim, bukan muta'alim, bukan muhibbin, bukan mustami'in. Itu yang bukan semua tu, itulah orang yang kelima. Nabi kata jangan kamu jadi orang yang kelima. Jadi mudah-mudahan kita masuk dalam golongan yang pertama, tapi susah nak dapat. Paling rendah kita masuk dalam golongan yang kedua, golongan orang yang belajar, kun aliman au muta'alliman. Apa beza kita dengan mustami'an? Kita pegang kitab, mengaji berkitab. Itu berhimpun padanya beberapa banyak akidah, yang tersusun padanya beberapa banyak akidah. Ini simpulan iman dalam mazhab Abu Hasan Asy'ari. Akidah kita, sifat yang wajib bagi Allah 20 sifat, sifat yang mustahil bagi Allah 20 sifat, sifat yang harus bagi Allah 1 sifat, keseluruhan 41 akidah. Kemudian yang bersangkutan dengan Nabi, 4 sifat yang wajib bagi Nabi, 4 sifat yang mustahil bagi Nabi, dan 1 sifat yang harus bagi Nabi. 9 akidah. Jadi 41 segala perkara yang bersangkut dengan uluhiyah, dan 9 yang bersangkutan dengan nubuwah. Jadi keseluruhannya ada 50 akidah. Tu. Dan beberapa banyak masalah yang tak dapat tiada bagi orang, tiap-tiap orang yang mukallaf daripada mengetahuikan dia. Dan dalam kitab ni membahaskan tentang beberapa masalah yang wajib diketahui oleh mukallaf. Kerana apa? Kerana wajib di atas mukallaf mengetahui segala hukum ilahiyah dan segala hukum nubuwah. Awwalu wajibin 'alal mukallafi ma'rifatullahi ta'ala fa'rifi ma ja'a fihi wa rasulihil jalil min wajibin wa jaizin wa mustahil. Perkara yang wajib di atas setiap mukallaf adalah mengenal Allah dan mengetahui segala hukum uluhiyah, daripada sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang wajib bagi Allah, dan sifat yang mustahil bagi Allah, dan sifat yang harus bagi Allah. Dan wajib di atas sekalian mukallaf mengetahui segala hukum nubuwah, segala sifat yang wajib bagi Nabi, sifat yang mustahil bagi Nabi, dan sifat yang harus bagi Nabi. Itulah yang wajib ke atas setiap mukallaf. Jadi dalam kitab ni menghimpunkan beberapa banyak masalah yang mesti diketahui oleh orang mukallaf.
Siapa yang dikatakan mukallaf? Yang pertama, dia tu mesti orang yang baligh. Syarat mukallaf tu 3, baru dikatakan sebagai mukallaf. Yang pertama, dia tu baligh, dah sampai umur. Yang kedua, dia tu berakal, maknanya bukan orang yang gila. Yang ketiga, sampai dakwah Nabi sampai kepada dia. Jadi 3 sifat ni dikatakan sebagai mukallaf. Cukup 3 sifat ni dikatakan sebagai mukallaf, maka wajiblah dia mengetahui segala perkara yang bersangkutan dengan akidah. Wajiblah dia sembahyang, puasa, zakat dan sebagainya. Jadi mukallaf ni bukan terbatas kepada manusia. Bila kata mukallaf, itu terbenar manusia dan jin. Manusia wajib sembahyang, jin pun wajib sembahyang. Manusia wajib makrifah, jin pun wajib makrifah. Sebab tu dia kata mukallaf. Dan segala beberapa banyak masalah yang tak dapat tiada bagi tiap-tiap orang yang mukallaf. Jadi mukallaf tu orang yang baligh, akil, sampai dakwah kepada dia. Sampai dakwah kepada dia. Kalau golongan yang menerima dakwah Nabi dan dia patuh dengan apa yang didakwahkan Nabi, itu dinamakan sebagai ummatul ijabah. Contoh kita, orang muslimin menerima dakwah Nabi dan kita patuh dengan apa yang disampaikan Nabi, maka kita dinamakan sebagai ummatul ijabah. Ijabah maksudnya kita menerima, ijabah, terima apa yang disampaikan Nabi. Adapun orang kafir itu dinamakan sebagai ummatud dakwah.